Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada pagi ini sekali lagi kita bersama dalam FB Live Sembang Kopi O, Badan Perhubungan UMNO Negeri Kedah. Saya Syed Muhammad Johan Rizal, Ketua Penerangan Pergerakan Pemuda UMNO Negeri Kedah. Hari ini bertindak sebagai moderator lah untuk Sembang Kopi O pada hari ini. Saya kira tidak terlambat lagi untuk sama-sama kita ucapkan selamat tahun baru kepada semua sidang penonton, sidang netizen di luar sana. Mudah-mudahan tahun 2021 ini akan membawa kebaikan dan kejayaan pada kita semua. Dipermudahkan urusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesihatan yang berpanjangan dan dimurahkan rezeki. Baik, alhamdulillah. Baik, pada pagi ini, hari ini kita bersiaran ini kita nak membincangkan satu isu yang digemparkan baru-baru ini berkenaan dengan kartel daging halal. Yang saya kira telah orang kata digemparkan melalui satu artikel di Sinar Harian pada 23 November lalu apabila Sinar Harian mendedahkan kegiatan syarikat ejen freight ataupun freight forwarder yang menguruskan proses pengimportan daging sejuk beku halal mengambil jalan mudah untuk mengimport daging sejuk beku dari negara yang tidak menerima kelulusan sah JAKIM. Kita sebagai umat Islam ni bila mendengar cerita ni kita pun rasa lan nak pergi makan. Ditambah nak makan di kedai-kedai yang di luar tu sebab kita pun tak tahu sejauh mana jaminan halal status daging itu. Tapi baik, bersama-sama saya pada pagi ini kita menjemput dua orang panelis yang saya kira cukup hebat. Yang pertama iaitu di sebelah kanan saya iaitu Profesor Malaya Dr. Muhammad Syaril bin Ahmad Razimi, pensyarah pengurusan Islamik di Universiti Utara Malaysia. Dan di sebelah kiri saya tidak asing lagi lah dalam negeri Kedah ni. Kalau siapa yang tak kenal dengan Ayam Bismi, ini kita pun dapat Mak Ayam Bismi ini, iaitu pengarah urusan Bismi Empire Sdn Bhd sendiri, iaitu Puan Hajah Mazlina binti Kamarudin. Selamat datang Puan, selamat datang Prof. Ya, baik, dalam sesi Sembang Kopi O kita pada pagi ini. Baik, jadi kita hari ini nak berbincang, kita nak mengupas, kita nak membedah isu kartel daging haram ini. Pendedahan yang dibuat ialah daging halal ini bila sampai di port ataupun di pelabuhan Kelang ataupun Tanjung Pelepah dan sebagainya ni dibuka dan dicampur dengan daging tak halal. Ada berita menyebut dicampur dengan daging kangaroo lah, dengan daging kuda, malah dicampur dengan daging bangkai yang telah mati. Mungkin proses ini bermula di Australia ataupun di negara luar yang ataupun dibuat di dalam negara kita sendiri. Dan kita hari ini kita berasa khawatir dan kita tertanya-tanya bagaimana proses ini boleh jadi sebegitu, sedangkan saya kira ada banyak agensi yang terlibat dalam untuk sertifikasi tentang logo halal ini. Yang agensi-agensi yang kita sebut yang terlibat adalah JAKIM, Jabatan Perkhidmatan Veterina DVS, Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia MAKIS, Jabatan Kastam Diraja Malaysia serta Polis Pelabuhan. Dari segi kementerian, ia melibatkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna, Kementerian Kesihatan, Polis dan Jabatan Kastam sendiri. Jadi saya nak terus setuju kepada Profesor lah menyebut tentang jabatan-jabatan ini. Bolehkah Profesor terangkan dengan sebar ringkas apakah fungsi-fungsi JAKIM, DVS, MAKIS dalam situasi-situasi ini? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Terima kasih banyak kepada saudara pengurusi majlis Tuan Syed Muhammad Johan Rizal selaku Ketua Perhubungan UMNO Negeri Kedah. Yang saya hormati Hajah Mazlina, pengarah bagi Ayam Bismi, dan sidang penonton yang dihormati Allah sekalian.
Baik soalan tu. Nampak soalan tu memang ganas sekali soalan ni. Tanya soalan Prof. Ya, soalan terus macam dulu tu. Tapi saya ingin memberikan satu declaration ataupun satu maklumat bahawa sesi kita pada hari ini bukan untuk mengupas dan untuk melihat apakah tindakan yang sedang diambil oleh kerajaan. Tetapi yang penting ini ialah kami memahami bahawa proses ini sedang dalam proses investigation, dalam proses penyelidikan dan proses untuk buat identifikasi, membuat verifikasi di manakah isu ini boleh berlaku yang menyebabkan sehingga mana viral ini menjadi satu keresahan dan juga satu kegusaran di segi umat Islam yang berada di Malaysia. Dan sebelum kita cerita lebih lanjut tentang persoalan tentang bagaimanakah isu ini boleh berlaku. Saya rasa isu ini perlu dilihat daripada kacamata pelbagai pihak-pihak yang berkepentingan. Tapi pihak-pihak yang kepentingan ini yang merupakan satu pihak yang mempunyai sumbangan dalam proses berlakunya viral pada hari ini merupakan satu perkara yang kita kena sama-sama lihat dan kita sama-sama kena perhatikan, kerana akhirnya nanti kita ingin menjadikan bahawa hikmah kita untuk mendapat makanan yang halal bagi orang Islam dan orang bukan Islam adalah satu benda yang menjadi kewajipan dan menjadi satu perkara yang dimestikan, bukan setakat kita ni sebagai orang Islam, tetapi yang pentingnya kita ni menjadi orang yang manusia yang memerlukan kepada satu benda yang selamat, satu benda yang baik, satu benda yang di mana mengikut apa yang telah diaturkan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So bila kita melihat kepada keadaan tersebut dalam Quranul Karim, tidak kurang daripada 48 ayat yang menceritakan tentang halal dan thayyiban. Dan daripada 48 ayat, tidak kurang daripada 48 ayat tersebut, kita lihat form ataupun struktur ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan ayat-ayat berbentuk penyeruan, iaitu ayat-ayat seru kepada ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhan nas. Maknanya kulu minar rizki ataupun kulu halalan thayyiban. Maknanya makanlah benda yang halal dan benda yang baik. Maknanya kalau kita lihat isu yang berlaku ini yang menjadi viral kepada orang Islam kerana dia melibatkan hubungan dia kerohanian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi orang bukan Islam juga kena sensitif kerana dia melibatkan aspek keselamatan dan aspek authentication ataupun apa sebut sebagai authentication sebagai kesahan dari segi kesahihan apa yang diperlukan untuk makan benda-benda yang baik, kerana dia deserve untuk dapat makanan yang terbaik. So dalam keadaan ini bila kita lihat daripada isu yang berlaku, sebenarnya kita di Malaysia ni terlalu banyak isu yang melibatkan isu-isu yang bermain tentang perkara-perkara makanan-makanan halal ini. Kita lihat sejarah, kita pernah ada isu tentang bagaimana adanya lembu diberikan makanan dengan makanan yang tercemar, boleh adanya satu penyakit lembu gila contohnya. Kita juga pernah dengar satu isu yang melibatkan tentang virus Nipah ataupun virus Japanese encephalitis. Disebutkan bahawa bagaimana berlakunya contamination yang berlaku kepada DNA babi. Dan juga kita dengar tentang isu-isu yang melibatkan tentang binatang-binatang yang tidak halal yang diberikan sekali dan dimasukkan sekali dalam makanan-makanan ataupun barang-barang mentah yang digunakan oleh umat Islam yang berada di Malaysia. So dengan apa yang berlaku ini dan juga isu ditambah lagi dengan isu pada tahun 2014 tentang isu kilang Cadbury, tentang coklat Cadbury. So menimbulkan kita kepada satu keadaan di mana peristiwa ataupun keadaan ini berlaku acap kali dalam tiap-tiap tahun dan menyebabkan pihak-pihak yang berkepentingan terpaksa mengambil tindakan. Kerana kegusaran dan masyarakat menjadi tidak senang kerana mereka menyalahkan pihak-pihak yang tertentu. Saya pun kadang-kadang kesian melihat keadaan yang berlaku ini kerana bila cerita pasal halal, memang orang akan nampak jakim. Orang akan nampak jakim. Dan tagline halal tu ialah diyakini halal. So keyakinan yang ada pada masyarakat kepada peranan dan juga sistem yang telah dibina oleh JAKIM itu ialah satu benda yang patut kita proud, patut kita banggakan. Tetapi masih juga berlaku dalam rantaian tersebut isu-isu yang berlaku yang kita lihat pada hari ini menjadi viral yang cukup besar.
Dan insya-Allah saya cuba bercakap dari segi untuk memberi knowledge kepada para sidang sekalian untuk bagaimana tindakan dan apakah aspek yang kita perlu lihat, dan insya-Allah untuk sesi yang pertama ni kita lihat apakah kita kena lihat bagaimanakah fungsi-fungsi yang ada pada kerajaan ataupun kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk memastikan rantaian bahan-bahan mentah yang kita bincang pada hari ini tentang daging berada di hadapan kita dan kita makan tidak ada syak wasangka dan kita yakini bahawa semua proses ini telah dilalui dengan baik. Kalau kita lihat dari segi flow, bagaimana sesuatu daging ataupun satu perkara itu ataupun satu benda itu yang melibatkan bahan mentah untuk masuk ke Malaysia, sebenarnya bukan senang. Di Malaysia kita mempunyai satu sistem ataupun satu keadaan ataupun satu rantaian yang begitu kuat dan begitu hebat dan begitu teliti, sehingga mana setiap step yang berlaku itu bukan senang untuk berlakunya satu contamination. Kecuali dalam mana-mana pangkat tersebut berlakunya contamination dan berlaku satu benda yang dibuat oleh orang tidak beretika kerana dia ambil tugas ini, dia ambil peranan ini oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Betul. Kerana sikap acuh tidak acuh dan juga sikap mereka untuk mengambil keuntungan di atas segala perkara yang kita buat dalam kehidupan kita dan untuk untuk pemasaran daging ataupun perkara-perkara yang masuk daripada luar. Untuk pengetahuan para sidang sekalian, untuk sesuatu syarikat itu untuk menghindarkan barang itu untuk masuk ke dalam Malaysia, barang-barang mentah itu, sudah tentu perkara pertama yang kita akan lihat, kenapa kita perlu import daging ini daripada luar? Kenapa? Kenapa kita perlu import? Sebab kita perlu import, perkara yang pertama kita kena faham daripada sistem ekonomi ialah adanya demand and supply. Kita perlukan daging, tapi daging yang ada di Malaysia tidak mampu untuk memenuhi keperluan domestik. Maka dengan itu, apa yang kita buat, kita pun melihat keluar mana-mana negara yang boleh membekalkan kepada Malaysia daging-daging segar, daging-daging sejuk buku yang boleh digunakan oleh orang Malaysia. Maka dengan itu, syarikat-syarikat dan orang-orang yang berkepentingan yang membuat usahawan dan juga membuat perniagaan ini akan memberikan tawaran kepada mana-mana syarikat untuk membekalkan daging ke dalam industri di Malaysia ataupun dalam perspektif di Malaysia. Maka apa yang berlaku apabila berlakunya step yang pertama ialah syarikat yang memohon untuk memasuk ke dalam Malaysia perlu membuat permohonan kepada JAKIM. Dan membuat permohonan kepada veterina DVS untuk membawa masuk daging itu ke dalam Malaysia. So apa yang berlaku apabila mereka mendapat satu permohonan, mereka dapat satu kebenaran, maka pada ketika itu beberapa orang technical expert akan datang untuk melihat sendiri macam manakah rumah sembelihan, macam manakah di segi proses yang berlaku daging yang hendak dibawa masuk ke Malaysia dan juga bagaimanakah prosedur-prosedur yang ada di negara yang untuk mengimport barang masuk ke Malaysia untuk dilaizenkan antara Malaysia dan juga negara-negara yang akan jadi pengeluar. Maksudnya pegawai-pegawai teknikal tu akan melihat direct di negara pengeluar ataupun di sini? Mereka akan didatangkan, dihantar terus untuk melihat di depan mata proses-proses itu berlaku dengan begitu teliti dan juga memastikan apa keperluan yang ada pada sistem yang berada di Malaysia. Kalau JAKIM contohnya, JAKIM bila di luar mereka menghantar kepakaran mereka untuk melihat di segi proses macam mana proses penyembelihan itu berlaku, siapakah yang menyembelih, bagaimanakah kaedah penyembelihan yang dibuat dan macam manakah proses dia membuat transportation, macam mana dia di storage, macam mana semua proses itu hendak dilihat berdasarkan daripada perspektif Islam bagaimana dia itu perlu memenuhi kepada keperluan-keperluan syarak. Manakala veterina DVS pula, dia menggunakan kepakaran ini untuk melihat di segi aspek prosedur-prosedur yang ada di bawah Akta Keselamatan Makanan, contohnya kan di bawah KKM dan juga di bawah Akta Daging dan sebagainya untuk melihat adakah daging-daging itu layak untuk dimakan bagi orang yang berada di Malaysia. Sebab itulah kita lihat bila kepakaran-kepakaran itu diberikan sebegitu rupa, mereka akan pergi melihat kepada proses tersebut dan kemudian mereka juga kadang-kadang membawa orang keselamatan KKM untuk melihat di bawah aspek Akta Keselamatan untuk lihat adakah selamat dari segi proses betul, dari segi GMP-nya, dari segi HACCP-nya dan sebagainya, adakah itu dipenuhi dengan baik. Selepas itu mereka akan memberikan satu bentuk dicadangkan untuk dibawa ke dalam satu meeting
dan meeting itu akan dibawa dan akan dinilai sama ada proses itu mengikut keadaan sebenarnya. Kemudian dia akan membuat satu proses auditing. Lepas itu barulah dia akan pergi kepada proses penguatkuasaan. Sekiranya berlakunya tidak compliant di segi apa yang berlaku. So bila dia buat masuk saja dengan menggunakan beberapa permit kan, akan diambil alih oleh makis dan sebagainya dari segi AP, dari segi mengisi borang untuk permit, proses untuk mendapat kebenaran untuk mengimport barang daripada luar untuk masuk ke dalam. Tu bila masuk ke dalam Malaysia, sampai saja di sana proses untuk membawa daging itu selepas disembelih dengan baik dibawa kepada ejen ataupun transportation untuk bawa sampai ke depot. Sampai di port, itu merupakan pengurusan yang berada di port, di pelabuhan. So sampai di pelabuhan di Malaysia, maka itu akan diambil alih oleh tugas makis dan juga oleh tugas kepada Jabatan Kastam. Jabatan Kastam akan lihat adakah semua dokumen-dokumen ini dipenuhi dengan baik. Semua proses-proses dipenuhi dengan baik, maka pada ketika itu juga ada juga pegawai JAKIM diletakkan di port untuk memberi verification balik. Clarification balik, adakah benda yang telah kita berikan kebenaran ini dan juga perkara yang melibatkan kepada DVS dan juga veterina ini dipatuhi dengan baik. Selepas semuanya dipatuhi dengan baik, maka selepas itu dia akan membawa daging-daging itu untuk keluar daripada port. Bila keluar daripada port, maka dia akan diambil alih oleh Kementerian KPDNK. So KPDNK sekarang ni sedang bertungkus lumus, sedang membuat satu kajian, sedang membuat satu di manakah critical control point, ketika keadaan-keadaan di mana boleh berlakunya contamination begini yang melibatkan label halal itu boleh diseleweng, disalah guna, kemudian bagaimana dicampurkan semua dengan semua bahan daging-daging sampai tidak dipastikan daging mana, adakah itu daging betul-betul daging lembu ataupun ada daging kangaroo sebutkan tadi ataupun daging binatang-binatang yang kita tak tahu asal dia punya sumber dan sebagainya. So bila jadi keadaan sedemikian, itulah itu merupakan perkara yang di mana bagi pihak kerajaan dan juga bagi pihak agensi-agensi menjalankan tanggungjawab dengan sepenuh jiwa dan penuh hemah dan juga penuh berdedikasi untuk memastikan tidak berlakunya contamination ataupun berlakunya keadaan-keadaan seperti ini. Soalnya ialah apabila fungsi-fungsi telah dimainkan oleh pihak-pihak yang tertentu, pihak-pihak yang berwajib, maka di situlah dia akan pergi kembali kepada soal integriti. Dia akan pergi balik kepada soal sendiri. Saya rasa itu dah sedikit penerangan bagaimana flow itu berlaku, yang di mana flow itu memberikan kita sebagai satu ruang, dan pada hari ini juga ruang-ruang itu sedang dibuat di segi mitigation dan juga melihat dari segi apakah kekurangan dan bagaimanakah boleh ditambah baik kepada perkara tersebut. Tetapi boleh saya katakan bahawa isu yang berlaku pada hari ini merupakan satu isu yang bukan kita boleh menyalahkan mana-mana pihak. Biarkan proses ini berlaku dengan baik. Kita sebagai orang Islam yang wajar, sebagai orang Malaysia yang pandai berfikir, orang Malaysia yang mempunyai passion kepada sensitivity yang tinggi kepada halal dan juga kepada makanan yang sihat, perlu berikan ruang kepada kerajaan kerana kerajaan mempunyai proses yang begitu stringent, yang begitu hebat, yang begitu ketat untuk memastikan tidak berlaku mana-mana isu dalam melibatkan halal dan juga keselamatan daging yang dibawa daripada luar. So, boleh saya katakan bahawa kita beri ruang kepada pihak kerajaan untuk membuat perkara ini kerana kita sebagai seorang pemimpin dan juga sebagai seorang pengguna yang wajar perlu melihat ini sebagai satu hikmah, sebagai suatu panduan dan juga sebagai satu nasihat dan sebagai satu iktibar ataupun sebagai satu pengajaran bahawa apa yang sedang berlaku pada hari ini, yang pada waktu kita berdepan dengan keadaan COVID-19 ini tak selesai, isu dia juga berlaku, so dia bertimpa-timpa. Tapi insya-Allah di sana ada hikmah yang kita tak tahu. Cuma kita sebagai orang Islam yang percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan orang bukan Islam yang berada di luar, jangan risau kerana yang pentingnya halal itu merupakan selamat, halal itu merupakan satu benda yang bersih dan halal itu merupakan satu benda yang hygiene, insya-Allah. Saya rasa sekadar itu saja untuk permulaan, insya-Allah boleh kita perhalusi pada masa. Baik, terima kasih Profesor Dr. Masyarif, ya, penuh dengan penjiwaan dan saya rasa dengan penerangan daripada Profesor ni saya kembali yakin dengan proses yang dijalankan oleh kerajaan. Maksudnya di sini sistem yang ada ni adalah cukup efisien dan cukup penuh berhati-hati dan kukuh. Cuma yang berlaku mungkin ada ketirisan dan sebagainya adalah integriti. Soal integriti di peringkat yang masih dalam siasatan. Baik, terima kasih. Okey, kita nak ke sebelah kiri saya ni untuk kita bersama-sama dengan seorang
usahawan, saya kira usahawan yang cukup terkenal. Siapa yang tak kenal dengan ayam Bismi? Inilah tuan punya ayam Bismi. Terima datang sekali lagi Puan. Puan Mazlina yang terlibat secara langsung dalam industri poultry lah, kalau maksudnya ni industri penternakan yang khusus kepada ayam. Mengikut pengalaman Puan, boleh Puan sedikit cerita bagaimana perjalanan jika terlibat dalam industri pengimportan daging ataupun daging ayam daripada luar tu, bermula daripada kilang di negara asal hinggalah ke pasar tani di kampung-kampung. Bagaimana mungkin daripada segi pengalaman yang boleh Puan ceritakan? Assalamualaikum semua. Terima kasih Tuan Moderator, Tuan Syed. Oh, best rupanya berpadu dengan Prof ni. Dia jawab penuh ilmiah. Jadi saya ringan je tinggal nak. Okey, tadi yang Prof cerita tu, sebenarnya proses-proses tu memang sebegitulah. Tetapi sebenarnya pada saya, apabila dia orang nak bawa masuk daging ni, sebenarnya selalunya mereka pergi hanya sekali untuk inspect kilang tu. Dan pernah juga berlaku saya mendapat satu information daripada kawan saya yang mana dia ni nak bawa satu syarikat ni ke bursa. Jadi syarikat ni mengimport daging daripada India. Jadi bila dia pergi ke sana tu, dia tengok kilang tu macam baru guna je. Seolah-olah macam bila hari audit tu akan dibawa ke kilang tersebut. Lakonlah wayang lah. Mungkinlah begitu kan. Jadi tak akanlah selama-lamanya 365 hari tu JAKIM dan pasukan-pasukan yang Prof cakap tadi akan berada di sana. Tak seperti Brunei. Kalau Brunei, kalau dia nak bawa masuk ayam contohnya, dia akan datangkan pegawai-pegawai dia daripada sana dan syarikat yang nak ekspor keluar ayam ke Brunei itu harus membayar untuk pegawai-pegawai dia. Dia akan berada daripada proses bermulanya sembelihan sehingga kontena itu dikunci, baru pegawai-pegawai itu balik. Dan barulah ayam itu akan dibawa masuk ke Brunei. Itu saya dapat information daripada sebuah kilang yang saya tak nak sebut nama dia. Memang kilang Muslim yang mengeksport ayam ke Brunei. Begitulah stringent atau telitinya Brunei dalam hal ni. Begitu juga macam Thailand. Kalau Thailand sendiri dia tidak menerima daging daripada India. Jadi kalau siapa yang nak bawa masuk daging ke Thailand tu, mungkin mereka akan repack kata dari Malaysia whatsoever lah. Itu yang saya dengar lah. Okey, tentang proses saya pun ada tanya. Isunya sekarang adalah ayam di Malaysia ni sebenarnya dah lebih daripada mencukupi. Kan? Tetapi apabila kita tengok rampasan atau serbuan pada hari itu, kita masih nampak ayam bulat. Kita nampak whole leg ayam. Di mana whole leg ayam ni akan dibuat sebagai, panggil apa? Kalau kita suka makan apa tu? Chicken chop. Yes, chicken chop. Dia akan dibuang tulang dan dijadikan chicken chop. Suka makan tu chicken chop. Jadi dia memerlukan paha ayam yang besar. Sebenarnya melampau pun bekalan ayam di Indonesia. Itu yang saya selalu berperang. Dan hari ni saya pakai tudung ni, saya memang marah ni. Cengih lah, tengok cara tu cengih. Tudung pun harimau. Itu yang kita selalu berperang. Kenapa nak import lagi ayam? Jadi bila kita tanya sebab local producer tak boleh bagi isi ayam untuk diberikan kepada industri. Contohnya sate perlukan isi ayam. Jadi burger perlukan isi ayam. Saya tanya kenapa perlu lagi? Okey. Jadi saya tanya veteriner, apakah yang kriteria yang membolehkan mereka itu mengimport ke sini? Jadi saya pun diberi kriteria, maksudnya saya mesti kena ada add value punya kilang, saya mesti tunjuk bahawa saya membuat burger, nugget dan sebagainya. Dan saya juga mesti pastikan bahawa kalau 10 tan masuk daging ayam tu, bermakna saya dapat mungkin 20 tan nugget sebab kita campur tepung dan sebagainya kan. Jadi kalau sebegitu, saya tanya, kenapa masih terdapat daging-daging isi ayam ni di kedai-kedai halal mat, frozen, halal tak halal, kedai apa ni semualah. So veteriner kata kami tak tahu, kami bawa keluar permit. And then KPDNKK kata kami tak boleh diserbu, kami hanya harga musim perayaan. Jadi itu yang sedang kita, yang telah dan sedang kita perjuangkan sekarang. Sebab kita menternak ayam, kita mengeluarkan kos yang tinggi. 27
RM50 tu hanya untuk membuat ladang. 27, 30, RM40 hanya untuk membuat ladang. Belum lagi dedak risiko dan sebagainya. Jadi perkara begitu berlaku. Jadi kalau ditanya kepada saya bagaimana proses, pertama kita kena minta dekat veteriner. Yang kedua kita akan diberi AP seperti tadi Prof cakap kan. Jadi apabila diberi AP tu pada syarikat-syarikat yang lebih besar, contohnya Ramli, contohnya Maidin, kemungkinan mereka ada pasukan yang tersendiri yang akan menguruskan penginputan tersebut. Tak mungkinlah juga setiap kali nak import tu dia pergi ke sana, tak mungkin. Tambah dengan COVID sekarang ni memang kita tak boleh keluar kan. Jadi dia pun mungkin bawa masuk terus ke kilang mereka. Contohnya bawa masuk dari India untuk buat burger terus sampai ke kilang. Jadi di situ kita yakinlah bahawa Dan Ramli Burger sendiri pun mengakui, tampil ke depan mengatakan bahawa benda tu adalah sesuatu yang direct. Jadi kita pun bertambah yakin. Tetapi apa terjadi kepada brand-brand yang lain? Sebab kalau kita tengok bukan burger nugget tu bukan hanya dari Ramli Burger. Terutama yang dijual di pasar-pasar malam ni. Kita tak tahu brand apa, kita tak tahu kilang apa, kita tak tahu halal ke tak, dan dia pun tak peragakan dekat kita tunjuk yang dia bakar, yang dia goreng tu daripada brand apa. Kan? Jadi benda-benda yang macam ni saya rasa macam kami sendiri pun, saya pun disebabkan saya jual ayam, tetapi ada juga orang yang dia buka kedai makan, dia nak daging. Kita trust kita punya pembekal pemborong tu. Jadi kita ambil daripada dia dengan ada logo halal dan sebagainya. Tetapi kita pun tak tahu adakah dia pun ambil daripada kartel. Jadi bertitik tolak daripada situ saya pun rasa kurang berminat lah untuk membekalkan daging ni. Cuma isu daging ni kadang-kadang dalam otak kepala kita fikir daging. Tapi kita pergi kedai nampak perut. Kan? Lepas tu kita rasa aku tak makanlah daging kan. Kita makan serunding. Lepas tu tak makanlah kita makan burger. Sebenarnya banyak rantai-rantai, dan kalau kita tak makan, anak kita makan. Dan kalau kita kata aku kat rumah memang tak beli kan daging, kalau import tak beli, tapi anak kita yang tinggal di asrama, apabila kita makan di luar, apabila kita makan di tempat kenduri, kan, adakah caterer-caterer tu semua betul-betul yalah kita kata dia memastikan bahawa daging tu ada cok halal. Tetapi apabila berlaku pencampuran yang tadi kita Prof cakap tu, macam mana? Dan saya dapat analogi daripada seorang ustaz ni, dia cakap macam ni. Contohnya mak kita masak makanan yang sedap kan. Engkau makanlah, kalau lama tak balik kampung Prof kan. Mak panggil Prof kan. Prof makan. Tapi tadi mak taruh sikit najis abah kamu. Prof pun letak terus, mak tak mak. Kan? Sikit je mak letak kan. Tapi kalau isu tentang, atau orang cakap wife kan cakap, saya jatuh sikit je atas hidung tadi. Kan? Ke dalam makanan. Tak makan Prof. Tapi kalau isu tentang daging halal syubhah ni, pada saya ada dua je. Halal, haram. Kalau syubhah tu tak boleh nak makan. Kalau nak makan, bismillah. Tu je. Tapi bila isu syubhah ni, kita masih makan je. Tak ada isu pun. Kan? Saya tertarik dengan apa yang Puan Mazlina cakap tentang stok ataupun perbekalan ayam di dalam negara ni dah mencukupi. Tapi kenapa perlu lagi import daripada luar? Adakah ini berkenaan dia bersentuh dengan isu soal harga? Mungkin ayam tempatan ini atau perbekalan tempatan ini dia harga lebih mahal. Bergantung berbanding dengan daging import ataupun ayam import di luar. So pilihan pengguna hari ini apa nasihat Puan tentang isu ni? Boleh terang? Dia ada dua kategori lah. So called that sebenarnya ayam yang boleh diimport hanyalah isi ayam untuk kegunaan industri. Tetapi kalau ayam bulat, ayam potong ni tak boleh dibenarkan masuk. Tetapi kita tengok dalam serbuan tu ada je ayam bulat. Ada je ayam untuk buat tadi chicken chop tu. Jadi itu yang kita dari pihak industri ni kita marah. Kalau dah kata nak bagi import isi ayam dan nak bagi kepada satu syarikat sate atau satu syarikat burger yang hanya kegunaan dia. Tapi kenapa ayam tu terdapat di pasaran-pasaran dijual? Sebenarnya isu, kalau bercakap, saya pernah tulis dalam Facebook saya dan ramai orang ada juga marah lah. Isunya kita sekarang ni suka barang murah. Kalau kita nampak orang jual ayam RM1, laju je kita pergi. Kadang-kadang kita sendiri boleh kira macam mana dia nak jual seketis RM1. Bukan saya nak
tak elok ke orang yang jual ayam RM1 ni. Ada je setengah tu dia dapat isi ayam atau isi ayam dia sikit je, tepung yang banyak mungkin dia boleh jual RM1 kan. Tapi itu sebagai contoh lah. Jangan marah pula sebab saya tahu ramai orang jual ayam RM1 ni kan. Kita terlalu suka dengan benda-benda yang murah. Jadi benda-benda tu yang membuatkan, contohnya macam kami sebagai Ayam Bismi, kita ada kualiti kita yang perlu kita jaga. Okay, sekarang ni orang ni, kalau kita ni nak dirosakkan adalah melalui makanan. Itu benteng yang pertama. Kalau pecah benteng makanan tu, kita makan benda yang syubhah, makan benda yang ayam dibagi makan dedak babi, dari serbuk babi, tulang babi. Pecah tu senanglah Tok Imam ke apakah dia mulalah akan rasa kita ni lah malas, rasa malas nak solat, rasa nak bergaduh, rasa kan anak-anak nak merempit dan sebagainya. Itu benteng yang pertama. Dan itu kita kena ingat, kalau orang-orang kafir dan sebagainya nak melingkup kita adalah dengan makanan tersebut. Jadi tolonglah, pada saya macam kita di bisnis, kita ada ladang kita sendiri, kita ada pasukan flock health, kita ada doktor, kita ada lab yang kita test dedak kita tu supaya tidak ada sisa darah babi ni. Jadi di kilang pun kita ada point-point yang kita jaga supaya ayam kita tu tidak mengandungi bakteria. Jadi benda-benda ini melibatkan kos. Tapi apabila kita jual ayam bismi contohnya RM7 5 kupang, ayam yang lain tu contohnya RM7 2 kupang, padahal sekok tu baru beza 3 kupang je. Kan? 30 sen tuan-tuan. Kami kedah pakai kupang. Sebenarnya tak ada beza pun. Bismi sebenarnya kalau orang jual RM7.50, ayam lain pun kadang-kadang RM7.8. Tapi sebab mungkin dekat daripada rumah dia beli. Kadang-kadang kalau beza 20 sen tu, satu ekor baru beza 40 sen, 4 kupang. Tapi adakah kita nak gadaikan, adakah kita nak pecah benteng pertahanan makanan tu? Sampaikan saya bersembang dengan seorang ustaz ni, dia buat tahfiz. Tahfiz mereka memang ambil ayam bismi. Sebab mereka raise budak-budak ni, mereka jaga. Mereka kata kalau daripada kecil mereka bagi makan ayam tak tahu halal, mereka payah nak jaga budak-budak tahfiz ni. So benda-benda yang macam ni, marilah sama-sama kita bercakap, tolonglah kalau yang berada di luar sana tu. Prof, mencari yang halal itu wajib. Bukan main-main. Benda bukan main-main. Kena kira murah yang ni macam kita duk pergi kedai RM2 lah, semua nak pergi kedai RM2. Padahal barang kualiti kedai RM2 ni pakai 3 hari pun boleh relai. So itulah maksudnya, maknanya tak kira depa marah pula tahu token kedai RM2 je. Maksudnya tu adalah kita kalau benda yang baik ni semestinya kosnya lebih tinggi. Jadi untuk kita cari yang baik ni kita kena berkorban lah. Maksudnya yang untuk kita dapatkan pembinaan diri yang baik, kita nak besarkan anak-anak, kita kena cari yang halal dan thayyiban yang baik. Baik, terima kasih puan untuk soalan itu. Saya nak berbalik pada Prof berkenaan dengan tadi Prof cakap isu ini orang selalu nampak JAKIM. Bagi saya, kenapa orang nampak JAKIM? Disebabkan oleh JAKIM ni memang dia punya status halal itu di tiraf dunia. Boleh dikatakan nombor 1 dalam dunia. Banyak negara-negara yang maukan status halal JAKIM ni di negara mereka. Seperti Jepun, seperti negara Korea, mereka pun dah sekarang ni dunia pun saya kira telah melihat halal ini, makanan halal ini sebagai satu produk baru, bukan saja untuk orang Islam tetapi untuk seluruh rakyat berbilang agama. Disebabkan oleh konsep ataupun KPI, kondisi macam mana kita nak dapatkan status halal ini. Yang jadi isu ni apabila isu ini berbangkit, orang salahkan JAKIM. Adakah ini salah sistem itu sendiri? Macam Poh ni, dia perlukan perubahan atau kita kena perhalusi di tingkat mana tu benda itu berlaku? Boleh Prof terang sikit. Terima kasih atas soalan yang begitu baik dari saudara Muhammad Johan Rizal. Kerana nila setitik tu dia rosak susu sebenarnya. Okey, untuk pengetahuan sidang penontonnya dirahmati Allah sekalian. Kalau kita lihat, memanglah kalau kata JAKIM ni memang sinonim dengan halal dan juga di JAKIM tu sendiri kita ada untuk halal saja kita ada 2 unit, 2 bahagian. Satu disebut sebagai perusahaan halal, satu lagi di bawah Halal Professional Board yang mengawal dari segi profesional kepada pengamal-pengamal, kepada halal eksekutif dan juga halal auditors. Okey, untuk dari segi sistem sebenarnya, JAKIM sebenarnya mempunyai satu sistem yang sangat baik sebenarnya.
Kerana sistem itu telah diterima pakai oleh 46 buah negara yang bersetuju dan sebenarnya sistem yang ada di JAKIM ini, dia melihat kepada beberapa dimensi-dimensi yang berbeza. Pertama, daripada sistem dokumentasi dia. Disebut sebagai Manual Record and Documentation. Kita ada Internal Halal Audit, Internal Halal Committee. Kita ada juga Halal Assurance Management System telah dibina. Kita ada juga dari sistem pensijilan dan juga segi pensijilan halal itu sendiri. Dan juga macam mana proses pengawalan kepada sistem yang ada pada sesuatu proses pensijilan halal dan juga proses untuk mengeluarkan sijil halal kepada company-company yang berkaitan. Semua dia itu tertakluk dan juga perlu diguna pakai bersama dengan Manual Pensijilan Halal Malaysia. So manual ini telah dibina dan begitu baik, dan saya dimaklumkan bahawa beberapa bulan yang lepas mereka dalam proses tengah membuat testing dan juga membuat proses untuk membuat pilot test satu proses MPPHMM yang baru yang akan dikeluarkan pada 2020 untuk dilihat sama ada sistem itu baik dan sebagainya. Maknanya sistem itu sedang mula untuk jalan, timbul pula isu yang melibatkan viral ini, maka bagi pembina sistem ataupun bagi orang yang menjalankan sistem, dia katakan bagus, kita dapat satu output yang baik untuk kita menambah baik kepada sistem yang ada. Tapi apa pun dalam mana-mana sistem pun yang dibuat oleh manusia tetap ada kelemahan. Itu kita kena akur. Kelemahan itu boleh berlaku di atas kelompongan yang ada pada mana-mana standard operation yang ada pada sistem, ataupun kelompongan itu boleh berlaku kepada benda yang tak boleh dikawal kerana melibatkan aspek etika dan juga aspek nilai pengedar ataupun pembekal kepada pengimport, pengedar dan juga barang-barang mentah melibatkan daging dan sebagainya. Dan juga benda itu juga boleh berlaku akibat daripada ketidaksinkronaisan. Apa yang tidak macam Inggeris campur bahasa Melayu? Tidak penyelarasan yang berlaku antara satu agensi dengan agensi yang lain. So bila berlaku begini yang melibatkan daging kartel ni, saya nampak daripada isu yang berlaku telah mengguris dan juga mencalarkan sedikit keyakinan yang asalnya 100%, orang dah mula skeptikal, dah mula rasa curiga. Aku nak mula makan daging ni, betul ke daging ni halal? Kan jadi macam daging kartel yang kita sedang bincang tu. So orang dah mula. So sebenarnya bila berlaku begini, dia seolah-olah dari segi ekonomi di Malaysia, dan juga dari segi pemahaman dan juga dari segi hal kepenggunaan, dia seolah-olah macam nak membunuh satu industri pembekalan daging import, sejuk beku import. Dia seolah-olah macam nak membunuh sistem itu. Kerana nak membunuh sistem tak payah kita bakar kilang. Dia membunuh itu dengan cara memberikan ketidakkeyakinan kepada masyarakat, dan akhirnya masyarakat tak akan beli kepada daging-daging import tersebut. So ini satu cabaran yang sedang dihadapi oleh pihak-pihak yang berkepentingan kepada kita sebagai pengguna yang mula rasa bila nak selesai benda isu begini. Kerana kami ni yakin kepada sistem yang telah dibuat oleh JAKIM, kenapa isu ini masih boleh berlaku? Di manakah peranan orang-orang dan juga pihak-pihak yang berkepentingan? Ada isu yang menyatakan membuat laporan polis, kita kena panggil SPRM contohnya. Di manakah, adakah orang-orang tidak beretika yang melepaskan, ataupun ada orang-orang yang berkepentingan kerana untuk mendapatkan duit ataupun mendapatkan apa-apa habuan, membenarkan masuk kepada company-company di luar untuk mengedarkan kepada masyarakat di Malaysia tentang daging kartel dan sebagainya. So apa yang saya boleh jawab dan saya bagi sedikit respon kepada isu adakah dia telah merosakkan kepada industri? Ya dan juga tidak. Ia maksudnya dia telah memberikan satu bentuk maklumat kepada masyarakat, pengetahuan kepada masyarakat bahawa pada hari ini daging yang hampa makan tu belum tentu halal tau.
So, jangan ikut dan pergi beli. Ikutlah jenama-jenama ni ataupun brand-brand ni. Kalau ada brand ni, tolak tepi. Dan jangan makan. Tapi saya lihat, masyarakat kita di Malaysia ini, saya nak juga untuk diri saya sendiri dengan tuan-tuan yang ada pada hari ini. Dulu kita pernah ada isu tentang kilang Cadbury, tentang coklat Cadbury. Kita rasa begitu lama sekali kilang coklat Cadbury tu untuk dia survive, untuk dia menerangkan balik terhadap produk tersebut, kerana benda tu dah tidak lagi ada contamination dan tidak lagi ada isu, tidak lagi ada perkara-perkara yang perlu dilalui. Belilah coklat-coklat daripada Cadbury. Kilangnya ada di sini dan ada di luar negara. Tetapi bila kita pergi ke tempat-tempat yang menjual coklat yang begitu banyak, kita nampak produk-produk lain tapi kita tak pernah petikai pun mana logo halal ni, tapi kita hanya beli terus. So awareness yang ada pada masyarakat kita yang di mana telah menyebabkan kepada sistem yang kita bina begitu baik, tetapi masyarakat mengambil sambil lewa, ambil acuh tak acuh kepada sistem tersebut, dan juga isu-isu yang melibatkan penyelarasan ini menyebabkan isu ni tetap akan berlaku, acap kali berlaku, cuma isu ni sama ada dia besar ataupun kecil. So sekarang ni yang berlaku pada hari ini, isu ni besar sebab boleh kata kebanyakan industri menggunakan daging. Kita buat daging, kita nak raya, kita makan daging rendang, kita makan daging, macam-macam daging kita gunakan berasaskan daging dan juga ayam dan sebagainya. So kita tak boleh hidup ataupun rasa macam tak menghadapi kehidupan yang sempurna kalau kita tidak mengambil daging dalam hidangan yang kita makan. So kita tak boleh tolak untuk kita tidak lagi mengimport daging sejuk buku dari luar ni. Memang tidak mampu untuk bekalan negara. Kita boleh untuk menolak dengan kita menjalankan satu dasar baru oleh kerajaan atau polisi baru kerajaan tidak mengambil kepada barang-barang import dengan syarat keperluan domestik kita telah dipenuhi. Kalau keperluan domestik kita dipenuhi, saya rasa tak ada keperluan untuk mengambil barang-barang import di sana yang di mana kita tak tahu apakah intention orang di luar sana, yang di mana dia tahu kita begitu stringent dari segi kita punya proses untuk halal, tetapi dia hanya test. Dia cuba untuk menggunakan saluran-saluran ini dan supaya akhirnya dia boleh masuk. Bila dia masuk sekali dia kata boleh, yes, kita boleh masuk. Dan benda ini tidak ada masalah, kau kena masuk mengikut saluran-saluran ini. Itulah sedang dibuat oleh pihak berkuasa pada hari ini, sedang membuat satu pemantauan dan juga penguasaan dan juga membuat revise balik kepada semua sistem standard SOP yang ada supaya segala lompongan-lompongan ini tidak boleh diambil kesempatan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Saya boleh katakan secara khulasanya, secara untuk menjawab soalan itu, adakah sistem itu dibina dengan begitu baik? Yes, sistem itu begitu baik, tetapi perlu kepada penambahbaikan, dan pembaikan itu boleh melihat kepada banyak aspek. Daripada aspek human resource, dari segi keperluan yang ada pada hari ini, di mana JAKIM nak menjalankan pemantauan berapa orang sangat daripada bahagian penguasa nak untuk mengkater isu-isu yang berada di negeri Kedah saja kita ada hanya beberapa orang saja yang untuk membuat penguasaan. So mereka juga dibantu juga oleh agensi lain seperti anggota polis dan juga dibantu oleh KPADNK penguasaan ini pun masih tak boleh nak mampu sebab isu makanan ini merupakan isu yang besar sebab kita makan, dan bila makan sebut macam ajar Madinah sebut dia menjadi darah daging. Kullu lahmin nabata minal harami fannaru aulabi. Riwayat Tirmizi menyebutkan bahawa mana-mana daging yang tumbuh daripada sekelumit daging yang datang daripada sumber yang haram, maka yang lebih aula ialah neraka. Itu yang kita takut kepada umat Islam yang berada di Malaysia. So itulah di antara jawapan saya, dan saya ingin membawa satu kata-kata disebutkan oleh Imam Ghazali bahawa untuk menjadikan hati kita ini hati yang bersih, hati yang elok, amalan kita, doa kita mungkin didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah jaga kepada 3 perkara. Perkara yang halal itu jadikan sebagai satu keutamaan dalam hidup, jauhkan daripada perkara yang haram, dan juga yang ketiga, hindarkan sejauh-jauhnya perkara yang melibatkan syubhat. Kerana syubhat ini akan merosakkan you punya kepribadian dan akhirnya dia boleh membawa kepada keharaman. Baik, terima kasih Profesor. Terbaik lah, memang khusyuk saya. Nasib baiklah baru-baru ni pun di negeri Kedah ni Exco yang menjaga KPDNKK Wan Ramaini tu telah buat statement bahawa di Kedah ni tak lagi timbul kes daging daging haram ni lah. Alhamdulillah lah, kita di Kedah ni masih boleh lah. Duduk senang sikit. Baik, saya nak terus kepada Puan Hajah Mazlina.
berkenaan yang tadi Puan sebut tentang statement atau pernyataan daripada Maidin dan Ramli. Berkenaan import direct terus daripada pembekal dan tak pakai orang tengah. Apa maksud dia tu? Boleh Puan terangkan sikit. Dan import sendiri tu macam mana dan import ikut orang tengah tu macam mana? Okay, thank you. Saya pun rasa tertarik tadi dengan jawapan Prof tu. Macam mana sebenarnya menjadi darah daging. Kalau darah daging tu api neraka lah. Kita dah terbayang api ni. Tapi takut. Nasib baiklah kira macam ustaz-ustaz mufti mengatakan yang kita makan kita tak tahu tu tak apalah. Tapi ke depan ni jangan. Dah kita tahu kan? Dah kita tahu. Dan saya pun saya risau sebab ada orang yang call saya, Puan ada kaki ayam 10 kilo tak? Ada kaki ayam 10 tan sebulan. Kan? Nak buat apa? Nak hantar, nak ambil pikiran, nak proses buat kabur kaki ayam, nak hantar pisiam semua. Lepas tu saya fikir juga, tanya aku noh. Tahu dia pergi kutip di tepi jalan apa semua kaki ayam tu kan. Jadi manakah sijil halal tu? Itu yang membuatkan isu-isu yang begitulah. Okay, tentang Maidin dan Ramli ni pada saya rasa selepas tadi kita bercakap tentang apabila mereka mohon AP, mereka dah buktikan bahawa mereka ada kilang, ada pengeluaran, ada supermarket untuk jual produk dan sebagainya, mereka akan diberikan AP. Kepada syarikat yang besar-besar ni pada saya lah, mereka ni akan import terus daripada negara pengeluar dan mereka akan bawa terus ke premis mereka untuk ke kilang mereka untuk dijadikan burger dan sebagainya. Mungkin begitu juga kepada Maidin lah akan dibawa terus. Tetapi apa jadi kepada syarikat-syarikat yang contohnya membuat burger hanya kecil-kecilan tetapi mereka memerlukan daging import. Jadi adakah AP itu diserahkan kepada pihak ketiga untuk menguruskan membawa masuk. Jadi bila sampai produk tu, kemungkinan juga produk tu diletakkan dulu di premis mereka dan di situlah dibuat relabel dan sebagainya. Sebenarnya nak menuduh JAKIM dan sebagainya, cuma semasa serbuan tu yang kita tengok oleh sinar tu terdapat bilik. Maksudnya daging tu akan juga terdapat stiker-stiker yang akan dilekatkan. Itu sebenarnya yang lagi berbahaya. Kan, walaupun kita tahu Alana dan sebagainya which is good brand kan, yang itu memang kita tak nafikan lah, tapi kita harap tidak adalah repacking semula Alana dan sebagainya sebab kita pun tak mau fikir terlalu dalam. Macam saya ni nasib baik Prof, Tuan Moderator, sebab kita duduk di Kedah. Habis susah-susah kita pergi kedai Temenung, kita boleh makan. Tapi bayangkan orang-orang lain yang jauh daripada laut dan sebagainya kan. Still mereka perlukan daging. Tapi Alhamdulillah saya ni jenis yang dengan daging ni saya kurang sikit. Sebab bila saya duk berurusan, bila kadang-kadang kita duk masak tu kita nampak darah dia terlalu banyak semua tu kan. Jadi benda-benda tu kadang-kadang saya ni selalu tambah sikit lah. Saya ni selalu mendoakan lah. Saya mendoakan supaya kalau saya nak makan sesuatu, contohnya kalau saya sampai di kedai, saya bertenang. Kalau saya rasa nak makan, baru saya ambil. Tapi kalau saya rasa saya berdiri di depan, contohnya daging atau ayam, dan saya berdiri, saya rasa saya tak akan ambil. Tak apalah kita makan ikan kering ke dengan sayur daun nasin ke apa whatsoever kan. Saya lebih, itulah doa saya selalu, ya Allah, tunjukkanlah kepada saya perasaan tu apabila saya nak makan sesuatu. Even kalau saya pergi ke kenduri dan sebagainya pun kadang-kadang ada yang saya tak makan. Bukanlah kata saya ni alim, saya sufi, saya boleh merasakan benda tu tak betul, benda ni halal haram dan sebagainya, tetapi kita harus sentiasa berkomunikasi dengan diri kita. Kalau kita belajar tentang bagaimana subconscious kita ni akan protect kita. Contohnya kalau kita tiba-tiba kita nak pergi berkelah bersama family, jadi kita rasa ayah tak jadi pi lah, mak tak jadi pi lah, malas lah rasa hari ni kan. Tiba-tiba kita tengok ada kemalangan ke yang berlaku di tengah jalan. Itu adalah cara, kalau saya lebih berbicara dengan subconscious saya. Sebab pada saya, kita belajar tentang ketulan ais kan, 10% tu otak kita tu di atas, tetapi yang selebihnya di dalam adalah subconscious tu. Jadi kita harus berbicara, kita cari benda-benda yang halal, benda-benda yang suci. Bercakap tentang halal, ayam, industri ayam, banyak juga. Kita tak payahlah cakap tentang nak pergi ke Brazil, nak cek ayam tu halal ke tak. Tetapi cuba kita lihat di negeri Kedah sendiri. Terdapat saja pusat-pusat sembelihan ayam yang sembelih di market, di rumah, tak ada sijil halal. Siapa yang pantau? Kita bukan hanya bercakap tentang sijil halal, tetapi kita juga bercakap tentang orang yang ada sijil halal seperti Bismi ni. Okey, kita rela, kita pernah kena serbu dengan JAKIM pukul 3 pagi.
Kan? Tak apa, kita rela sebab kita ada sedia halal. Dan kita juga nak JAKIM mas serbu selalu supaya pekerja kita ni tak duduk dalam keadaan yang tak sepatutnya, tak buat kerja dalam keadaan yang sepatutnya. Kan? Bila kita nak baharui sedia halal JAKIM ni, kita mesti juga terlibat dengan mesti. Bermaksud staff kita kena dicucuk typhoid, staff kita kena diberi kos pengendalian makanan. Walhalnya bukannya ayam tu orang buat balik makan terus. Tetapi apabila disuruh, kita rela. Dan penyembelih kita mesti kena ada sijil menyembelih dan juga sijil tauliah. Tauliah menyembelih ni bukan hanya kita pergi belajar sembelih sekok tu kita dapat, itu kita dapat sijil menyembelih. Tetapi untuk penyembelih dia kena ada tauliah. Tauliah ni bermaksud di interview, disuruh baca-bacakan ayat, ditanyakan rukun iman, rukun Islam dan sebagainya. Jadi itu yang penting, you ada sedia halal. Yang tak ada ni duk jual ayam macam tu juga. Bukan lagi kita nak bercakap tentang daging, tentang apa, kita bercakap tentang ayam. Dia boleh jual macam tu juga. So maksudnya sini Puan, untuk dapatkan sertifikasi halal tu, dia bukannya nak sembelih tu ya. Maknanya dia proses tu keseluruhan lah. Pakaian, adakah pakaian perwatakan orang yang tu pun semua. Nak dapat sedia halal sekarang bukan senang. Bukan senang nak dapat sedia halal. Itu saya thank you so much to JAKIM Prof. Saya amat bersetuju tentang JAKIM ini mestilah dipelihara oleh kita umat Islam. Jangan orang bukan Islam kutuk JAKIM, kita tumpang sama. Sebenarnya berapa tadi Prof cakap, berapa ada orang pegawai JAKIM di Kedah nak jaga seluruh Kedah. Kan, orang sembelih ayam ni di waktu malam. Tiba-tiba bawa pergi pasar, orang Melayu kita jual, Pak Lebay kita jual. Kan? Tapi benda-benda, bila you ada JAKIM, bila you ada sedia halal JAKIM, you kena ada jawatan kuasa. Ada panel di dalam syarikat you. Bermaksud you kena ada meeting selalu. Lepas tu you kena ada rekod. Hari ni bisnes sembelih ayam 15,000 ekor. 3 ekor tak boleh diguna pakai sebab tak putih. Kita buang. Kena ada rekod dia dan rekod itu akan dicek oleh JAKIM. Begitu juga bila macam bisnes kita ada mesti. Mesti ni pula datang hari tu, tiba-tiba hari saya nak renew mesti. Cicak dia keluar kat shilling. Ya Allah, saya kata cicak ni nak buat pertunjukan, pilihlah hari lain. Cicak tu pun dia boleh jadi isu pada tu. Dan ditulis di dalam mesti tu sebab kita ada appoint satu syarikat bertauliah yang mana untuk menjaga ni lah lipas tikus dan sebagainya. Tapi kita tak fikir pasal cicak tu. Dia mai inspection, dia keluar, maka ditulislah di situ sila pastikan bahawa cicak ni tidak ada lah. Jadi kita pun ambil langkah lah, berikan balik penjelasan bagaimana nak atasi cicak ni. Jadi kita pun cakap lah, kita beli ubat cicak, kita buat semua. Begitulah susahnya. Dan kita pula bila kita ada sedia halal barang macam ayam, kita tak boleh letak atas lantai, kita bungkus-bungkus letak atas lantai, tak boleh. Dia kena ada pallet. Terlalu strict standard, dan standard tu memerlukan kos. Tetapi pada ayam bismi ni sebenarnya bukan mahal pun, sama saja dengan ayam lain. Malahan kadang-kadang kami lebih murah sebab daripada ladang ke kilang ke penjualan outlet kami adalah satu syarikat. Jadi kadang-kadang kita dah untung di ladang. Tak apalah makcik, mak ngoh, mak long apa nak makan ayam yang kita nak jual mahal-mahal, bukan nak pergi Mekah balik hari. Contohnya kita berfikir macam tu. Tapi ada je ayam yang memang dia pihak ketiga. Disembelih, dibelah oleh kawan ni, disembelih oleh kawan ni, tolak kat dia. Dia pun jual sehari 50 ekor. Macam mana dia nak jual murah? Bukan isu tu. Tetapi macam pada kita ni, pada kita, sokonglah. Tadi saya tulis dekat Facebook saya, belilah daripada syarikat-syarikat. Janganlah kita kata payah, baik aku pergi, contohlah TF ke Tesco ke apa, semua ada kat situ. Kita belilah apa yang kita boleh beli dekat situ. Tetapi sokonglah rakan-rakan kita yang berniaga ni. Pilah selalu pekan-pekan hari tu, tengok dia jual buah peria ke apa kan. Bila kita menyokong usahawan SME dan juga menyokong orang-orang persendirian ni, kita sebenarnya menjadikan mimpi mereka tu satu realiti. Kan, nak bayar anak pergi sekolah, nak anak tu berjaya. Jadi dengan duit tu yang saya minta. Tu saya pun terima kasih kat isteri saya sebab dia tak benar bagi saya beli ayam Tesco ni. Dia suka pergi di Merkit ke, pergi beli ayam salai ke macam tu. Maknanya ada pasal lah. Kalau ikut kita ni pergi beli di Tesco lah. Mudah semua dah tentu kan. Sokonglah. Tapi apapun di sini nak beritahu kata ayam bismi ni confirm halalan thayyibat. Confirm.
Itu kita makan. Halatul Jadi Iban tuan-tuan semua ingat beli ayam bismi lah. Jangan beli ayam lain lah. dari ladang tu. Dari ladang, fresh. Daripada ladang tu diternak. Nak sembang murah boleh sembang dengan tuan dah. Boleh, no problem. Okey, baik. Baik, Prof, sekali lagi. Bila jadi isu ni, isu katil daging haram ni banyaklah apa tu pendakwah kita, ustaz-ustaz kita pun mulalah mengeluarkan fatwa tentang hukum makan daging ni dan jadi isu lah khususnya kepada umat Islam dalam negara ni. Pada pandangan Prof lah, adakah hari ni masih selamat kita membeli daging di pasaran yang ada hari ni bila terjadinya isu ni? Okey, terima kasih banyak kepada soalan tersebut. Soalan yang melibatkan apakah pandangan kita dan juga mungkin menjawab dari segi tagline kita punya soalan dalam kita punya seminar dan juga kita punya sesi pada hari ini ialah adakah kita ini tertipu? Adakah kita tertipu? Rakyat tertipu dengan apa yang berlaku. Saya nak berikan satu keadaan di mana memang terdapat beberapa pandangan yang diberikan oleh negarawan dan juga para sarjana dan juga beberapa ustaz-ustaz dan juga mereka-mereka terlibat dalam menceritakan tentang bagaimana pandangan Islam terhadap apabila kita kita mengambil makanan yang syubhah, makanan yang tidak dia boleh dipastikan antara halal ataupun haram ataupun bagaimana keadaan status ini sebenarnya. So saya sangat bersetuju dan juga ingin mengambil satu pandangan yang diberikan oleh Menteri Agama kita di Jabatan Perdana Menteri Dr. Zulkifli Al-Bakri yang menyatakan bahawa kalau kita nak mengambil satu pandangan dan apakah tindakan dan apakah sikap kita kepada isu yang berlaku ini kepada daging kartel ini. Adakah kita nak terus buang terus, kita tak terima, maknanya kita kata daging-daging ni semuanya karut, saya hanya pilih untuk daging-daging yang bukan daging lembu tapi untuk makan daging ayam. Jangan ambil lagi daging lembu dan sebagainya. Sebab dengan apa yang berlaku pada ni kita tak boleh pastikan sama ada daging ini betul ataupun tidak. Lebih-lebih lagi yang melibatkan daging sejuk beku. Untuk daging yang disembelih sendiri oleh dia punya orang yang penyembelih dan sebagainya, itu okeylah, kita faham. Maknanya benda kita nampak dan penyembelihan itu berlaku dan kita boleh beli direct ni kepada orang yang menjual. So pandangan kita dan juga sikap kita pada hari ini ialah saya nak mengambil pandangan bahawa kita jangan rasa tertipu ataupun rasa macam dipermainkan oleh sesuatu keadaan. Kerana sesuatu perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan itu mempunyai hikmah yang begitu besar. Betul, Pak. Hikmah yang begitu besar. Kalau kita melihat isu ini merupakan isu untuk menyalahkan pihak-pihak yang lain, kita hanya mengerukkan lagi keadaan. Dan akhirnya tidak akan ada apa manfaat yang akan dapati oleh isu yang berlaku itu dan juga kepada masyarakat umat Islam yang ada di Malaysia. So saya lihat apa yang perlu kita pegang pada hari ini, boleh kita bawa sebagai takeaway punya pengajaran apa yang kita lihat pada hari ini ialah melibatkan fatwa-fatwa dan juga melibatkan pandangan-pandangan ulama ialah da' ma yuribuka illa ma yuribuka. Maknanya tinggalkan perkara-perkara yang meragukan dan pergi kepada perkara-perkara yang tidak meragukan. Kita bersifat berhati-hati, lebih baik untuk kita tidak terjerumus diri kita kepada perkara syubhat. Maka apa yang kita ambil pandangan ialah kita tahu dalam industri daging ni, daging kartel ini, bukan hanya ada daging yang disupply oleh syarikat-syarikat tersebut, tetapi ada juga syarikat-syarikat lain yang menjual daging tetapi dia juga terpalit daripada isu yang berlaku. Maka kita faham kepada ada isu yang dibuat oleh beberapa pihak yang masih belum diputuskan, masih belum dapat daripada kesahihan dan juga keputusan. Kita pergi untuk mendapatkan daging-daging yang tidak meragukan kita. Kerana kita kenal datang daripada mana, siapa orang yang mengusahakan, di mana kilangnya dan bagaimana proses certification yang ada. Dan JAKIM pun selepas isu ni berlaku membuat pemantauan, penguasaan. Lihat balik, adakah SOP ni ada kelompongan di mana-mana. Dan didapati bahawa semuanya berjalan dengan baik. Cuma isu ni berlaku kepada produk-produk yang telah di repackaging dan juga menyalahguna kepada logo-logo tersebut. Maka apabila berlaku dalam keadaan sedemikian, maka kita dah boleh memberikan satu pandangan bahawa untuk isu yang melibatkan kepada daging ini, sikap kita kepada daging ini ialah kita memilih yang mana boleh kita memberikan keyakinan. Kalau keyakinan itu kepada kita satu benda yang penting, maka pilihlah benda yang di mana kita boleh makan dan tidak ada keraguan padanya. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah
kisah dan juga isu yang berlaku ini mengajar kita bahawa kita kena aware dan kita kena tingkatkan pengetahuan kita terhadap halal itu sendiri. Bila kita tahu bahawa macam mana berlakunya contamination, bagaimana berlakunya halal selepas mendapat persetujuan halal, boleh juga berlaku tidak halal, itulah merupakan perkara yang kita lebih concern. Orang sekarang bila dia kata halal, dia take for granted bahawa ada logo halal, for sure itu halal. Kita kena check kepada pihak yang berkuasa, adakah produk ini betul-betul halal dan bagaimanakah proses penjilan dan adakah dia masih valid lagi dia punya logo dan juga dia punya certification. Kalau itu masih valid, maksudnya dia masih ada penguasaan dan masih ada pemantauan daripada pihak-pihak yang berkenaan. Yang kedua ialah dia mengajar kita supaya sikap kita yang kedua ialah jangan ambil acuh tak acuh terhadap perkara-perkara makan, belum dia melibatkan makanan. Kalau kita rasa kita mampu untuk membuat ekosistem makanan kita sendiri, silakan. Saya ingat sekarang ni pun kerajaan menggalakkan untuk membuat tanaman di rumah. Kerajaan juga menggalakkan untuk membuat masuk dalam bidang-bidang peternakan ayam, daging dan sebagainya. Buat, maknanya orang Islam kena bangun. Bangun untuk daripada sedar kita tak mau lagi bergantung kepada makanan-makanan datang daripada luar yang kita tak pasti sama ada boleh berlaku contamination. Tuan-tuan buat, saya rasa kerajaan memang tidak ada masalah untuk berikan bantuan. Dan juga boleh juga berurusan dengan Hajar Mazina, macam mana pengurusan dan membuat bisnes-bisnes yang melibatkan halal dari segi untuk daging, ayam dan sebagainya. So pengalaman-pengalaman ini, usahawan-usahawan ini ada untuk memberikan penerangan. So kita dalam keadaan kita sebagai seorang pengguna, kita kena alert dan kita kena ambil benda ini, jangan ambil acuh tak acuh, dan kita jadikan sebagai satu agenda besar dalam kita punya keluarga bahawa makanan yang kita makan dan makanan yang kita makan untuk anak-anak dan untuk isteri dan juga semua keluarga kita hanya deserve makanan yang terbaik. Kalaulah terperangkat kita rasa kita tak mau beli di luar, kita nak makan di rumah, itu yang lebih baik. Isteri kena mainkan peranan, orang rumah kena mainkan peranan. Pastikan kita masak masakan yang terbaik dengan masakan yang di mana masakan itu dengan penuh kasih sayang. Kita tahu apa yang kita masukkan dan kita bagi makan kepada ahli keluarga kita. Kadang-kadang dengan isu yang berlaku ni, pattern pembeli pun berubah tak ikut? Ya, pattern pembeli secara dasarnya saya nampak ada sedikit berubah kerana masyarakat dan juga pengguna sudah mula alert bahawa kalaulah ada kelompongan daripada sistem penyelarasan yang berlakunya, boleh melakukannya contamination dan berlakunya penyalahgunaan dan masyarakat akan lebih berhati-hati, maka akhirnya kita kena kembali balik kepada keadaan untuk kita menerima kepada apa yang kita usahakan daripada orang Islam kepada orang Islam. Dan orang bukan Islam pun boleh mengambil manfaat. Bagaimana kalau kita menjalankan, orang Islam sendiri pun pada hari ini nampak, kita buat sistem perbankan Islam, kita elak riba. Mereka pun juga setuju dengan sistem yang kita ada. Dia kata, bagus, sistem ni tidak memberikan kezaliman, sistem ni bagus. Kita lihat dari segi sistem perbankan Islam kita pun begitu berjaya. Bagaimana pula kita lihat bagaimana kita buat sistem begitu baik untuk makanan, soalnya di mana-mana itu memang akan ada cabaran dan juga mihnah ataupun isu-isu yang berlaku. Yang pentingnya kita kena think positif dan bergerak kepada arah yang lebih baik. Jangan kita bila isu yang berlaku ini kita bunuh industri yang ada kepada daging kartel ini. Dan lebih bagi kepada pengusaha dan juga penjual-penjual orang Islam, tetapi kita ambil langkah berhati-hati, langkah yang lebih cermat dan langkah untuk memilih hanya kita deserve makanan-makanan yang terbaik. Banyakkan beristighfar, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk jauhkan daripada perkara-perkara ini. Lebih baik kita ambil pandangan yang sebegini daripada kita mengambil pandangan untuk menyalahkan antara satu sama lain. Kerana menyalahkan satu sama lain, ini pandangan ini dan sebagainya, akhirnya tidak menyelesaikan apa-apa masalah. Maknanya mencari benda yang halal itu wajib. Kita kena mainkan peranan. Mesti ada satu golongan manusia yang memainkan peranan ini untuk memberikan satu rahmatan kepada masyarakat yang ada pada ketika ini. So pada hari ini saya lihat itulah benda-benda yang sangat penting. Dan kalau kita lihat dari segi kitab matan kitab hadis 40 tentang dalam Imam Nawawi, karangan Imam Nawawi, hadis tentang halal dan haram tu standard ni berada di tempat yang ke-6. Setelah dibincangkan tentang niat, dibincangkan tentang kejadian manusia, dibincangkan tentang 3 elemen yang penting dalam Islam, dibincangkan tentang bagaimana manusia itu dijadikan daripada segumpal darah, dan akhirnya dibincang tentang halal. Maknanya penting kan, dia bukan melibatkan di segi
praktis, tetapi hati tu perlu dijaga. Kalau kita lihat dari segi hadis kan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dengan Muslim, ada di bawah tu yang menyebutkan bahawa jika ada satu hati, ada satu daging, kalau daging itu rosak, maka rosaklah segala-galanya, iaitu hati. So sekarang ni kita makan benda yang kotor, kita makan benda yang bukan halal, bukan immediately kita akan nampak orang ni akan sakit, tidak. Tetapi hati dia akan kotor. Akhirnya bila jadi hati ni kotor, maka hidayah dan juga rahmat Allah takkan bersama dengan kita. So akhirnya kita menjadi keadaan kehidupan kita begitu susah. Kita nak cari jawapan untuk mengeluarkan daripada satu masalah, kita tetap akan diberikan masalah. Akhirnya kita akan terjerumus kepada keadaan yang amat menyusahkan. Itu dari saya lah, kalau saya respon dengan keadaan soalan tadi, insya-Allah. Baik, terima kasih, terbaiklah Prof. Kita pun Khalid dengar ni pun masa pun dah lebih ni. 12 suku dah, cuma akhirlah. Pada Puan Mazlina, apakah harapan Puan berkenaan dengan isu daging katil haram ni, apa tu nasihat yang boleh diberikan mengikut pengalaman, kalau nak pilih daging tu nak pilih daging macam mana? Harapan saya lah, kita tadi dah Prof pun dah terang bagaimana seketul hati itu terbentuk daripada makanan yang haram ni. Dan kalau darah daging terbentuk daripada makanan haram ni akan mendekatkan kita kepada neraka, maka kita betul-betul peganglah kepada mencari yang halal, itu adalah wajib. Tadi Prof bercakap tentang platform. Bermaksud kalau kita nak beli ayam tu, kita carilah platform syarikat-syarikat yang halal. Dan untuk sembelihan daging dan sebagainya pun pilihlah daging-daging tempatan dahulu kalau kita mampu untuk mencari yang halal ni. Jadi saya sebenarnya apabila berlaku isu kartel ni dan sebagainya kan, hikmah daripada COVID ni adalah apabila berlaku kita pun tak terlalu busy nak travel, dan kita mula mengemas rumah kita, mula mengemas diri kita. Dan apabila berlaku isu ni, kartel ni, saya merasakan saya tidak tersilap. Selama 32 tahun saya berada dalam industri, I am on the right track. Jadi tak menyesal lah saya tak jadi tokoh kosmetik yang kaya-raya dengan cepat dan sebagainya. Setengahnya kan, bukan saya salahkan tokoh kosmetik. Bermaksud bila jadi tokoh ayam ni, untung dia tu lambat. Tak adalah kaya tergempak macam Datuk Vida, Ali Shukri tu lambat sebenarnya kan. Tetapi saya tidak berada di tempat yang salah. Jadi apabila orang bercakap, orang boleh je hit button Facebook, JAKIM tak check, Makis tak jaga, semua tak jaga. Tetapi apabila saya bercakap dengan practicality-nya sekali. Saya menentang isu bawa masuk ayam dan sebagainya. Ini adalah solution yang saya berikan. Jadi bukan saya bercakap tanpa solution. Ini solution yang saya berikan dan ini produk yang saya sediakan. Saya menternak 1 juta ekor ayam sebulan dan 15,000 sehari saya proses daripada kilang ayam bisnis. Belilah ayam saya. Ini solution saya. Dan tanggungjawab ini adalah sebagai sebenarnya dia menjadi satu fardu kifayah. Maksudnya bila saya dah buat, tuan-tuan semua tak payah buat. Tetapi apabila kalau suatu hari saya sendiri lemah, saya sendiri dah malas nak buat. Sebab saya bercakap, saya dah buat yang terbaik, tetapi pattern pembeliannya tu masih lagi tak kisahlah makan ayam apa pun. Kalau dah saya tak buat, nauzubillah, ianya adalah menjadi fardu ain kepada orang-orang Islam semua. Jadi saya memohonlah di sini, ialah kita sebagai Prof daripada UUM lainlah kan, saya mewakili ayam bisnis, saya memohon bantulah kami. Sebab dari segi ayam bisnis ni, apa-apa pendapatan yang kami dapat ni, kami membayar zakat. Contohnya tahun ni kita bayar 303,000. Sedangkan 2020 ni adalah pandemik COVID dan harga ayam pernah jatuh sehingga pada masa hari pertama nak diumumkan PKP tu, harga ayam hidup RM5 4 kupang. Saya dengan Haji masa tu rasa nak pengsan. Masa Tan Sri berdiri nak mengumumkan PKP dan sebagainya, pada masa tu ada 1 juta ekor ayam di ladang saya yang akan membesar. Maksudnya ada umur sehari 2-3 yang dah nak dipasarkan. Saya menunggu dengan debaran. Dan apabila diumumkan mengatakan PKP tu sektor essential seperti ayam bisnis ni masih boleh beroperasi. Alhamdulillah. Dan kami perlu meminta surat polis dan sebagainya kan. Alhamdulillah. Dan benda tu harga ayam tu turun sehingga RM1.80 pada masa tu. Kerugian yang dialami oleh penternak adalah RM4 seekor.
Cuba bayangkan kalau saya ada 1 juta ekor, RM4 seekor. Banyak Kan? tu. Tapi alhamdulillah apabila kita berpegang kepada benda yang kita buat ni adalah satu perjuangan. Jadi saya punya 300 ejen di seluruh Malaysia dan saya ada outlet saya sendiri. Jadi walaupun runtuhnya harga di peringkat ladang ni, kita masih kekalkan harga ke retail ni. Jadi itu yang menyelamatkan bisnes kita. Dan instead of tahun 2019 kita bayar zakat sebanyak 200,000, tahun ni kita flourish lagi, kita bayar 303,000. Dan Prof, saya rasa saya tak tahu Prof tahu ke tak, kita ada rumah makan percuma yang kita sediakan pada masa sebelum pandemik COVID ni. Kita serve free meal, nasi, lauk ayam berserta air dan sebagainya. Kita serve free meal kepada 250 orang setiap hari. Kecuali kita cuti pada hari Sabtu sahaja. Di mana tu? Di Simpang 4. Itu viral by TV3 semualah. Dan bila pandemik ni hit, kita hanya mampu buat 200 bungkus dan benda tu kemarin kita buat dalam masa 7 minit. Clear. Jadi benda-benda yang macam Haji pula, dia ada satu sikap yang bila dia pergi sembahyang subuh, dia kata orang susah nak breakfast. Jadi dia belanja semua, setiap hari kita sediakan nasi dan nasi, bihun dan kuih untuk jemaah subuh tu. Jadi benda-benda sebegitu. Dan kita melihat apabila sokong usahawan-usahawan Melayu, usahawan Muslim dan sebagainya, 300 pekerja saya semua Muslim. Alhamdulillah. Walaupun untuk menternak ayam tu saya terpaksa pakai orang Indonesia, tetapi mereka juga saya pilih Muslim. Dan kita perlu lihat, kalau kita melihat Muslim, bukan kita hanya nak lihat di Malaysia. Sedangkan di Indonesia juga banyak, contohnya Kristian yang cuba tackle orang-orang Islam di sana. Jadi bila mereka bekerja dengan saya, mereka dapat menjaga keluarga mereka. Itulah saya mohon, tadi saya bercakap tentang sokonglah. Janganlah terlalu nak mudah, contohnya pergi ke supermarket besar, mudahlah semua ada kat situ. Tapi CJ Halal yang diletakkan di wall tu dengan ayam yang dilonggokkan kadang-kadang tak sama. Sebab mereka yang run supermarket tu bukannya daripada agama kita yang faham halal haram. Kalau Prof dia buka kedai, selamatlah kita pergi kedai dia. Tapi yang membuka kedai tu tidak faham tentang apakah keperluan kita. Dan juga kita perlu ingat, mereka nak pecahkan benteng kita, nak rosakkan hati kita dengan makanan. Dan itu yang mereka buat. Tapi kita bila nampak benda murah, ayam lungguk-lungguk murah, beli. Itulah. Baik, terima kasih Puan. Ni pun ada satu komen daripada yang saya berminat nak komen di sini, daripada Encik Khairuddin Ahmad. Dia kata sikap orang kita yang tidak peka dengan keadaan, nak murah dan senang. Belilah kat pasar tani, pasar minggu, peniaga orang kita, fresh, baru sembelih, mahal sikit okey. Dia pun kata betul cakap kakak ni. So maknanya di sini, inilah sikap kita. So akhir sekali Prof, apakah harapan? Daripada saya memang sangat bersetuju dengan apa yang diberikan oleh Haji Mazina tadi, ialah kita kena merubah cara kita berfikir, cara kita bertindak dan cara kita untuk menyokong produk-produk yang diusahakan oleh orang Islam. Kerana satu perkara lompong yang kita lupa pada hari ini ialah orang yang di mana mempunyai akidah yang di mana jitu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apabila dia melakukan suatu amalan, dia melakukan suatu perbuatan ataupun satu perniagaan, dia masih ada Allah di sisinya. Maknanya kalau nak dapat rezeki, maknanya dia nak rezeki itu rezeki yang diberkati, rezeki yang halalan, thayyiban, rezeki yang di mana rezeki itu boleh memberi manfaat kepada masyarakat Islam sebenarnya. Maknanya saya nak mengusyurkan pada tuan-tuan dan juga sidang penonton yang dimati Allah sekalian, ubahlah pemikiran kita, jangan membeli satu produk itu hanya tidak memikirkan kepada apakah implikasi kepada kita yang sebagai pengguna, tetapi belilah ataupun gunalah produk itu dengan pengetahuan yang waras, dengan keimanan kita untuk kita meningkatkan ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya kita berikan ruang kepada pihak kerajaan sebagai ulil amri untuk menjalankan tugasnya, kerana setiap orang akan dipertanyakan, dia akan dipertanggungjawabkan di atas apa yang dilakukan di muka bumi Allah ini. Saya rasa kita sebagai orang Islam cukup tahu tentang perkara tersebut, maka atas keimanan yang itu, keyakinan kita kepada Allah, Allah itu ialah maha berkuasa, kita makhluk tidak mempunyai apa-apa, satu perkara yang kita kena pegang bahawa akhirnya nanti kita akan pergi ke alam di sana nanti. Betul. So, kemanalah kita kalau kita ni
Kita boleh diambil oleh Allah SWT pada bila-bila masa, tetapi ambillah pandangan bahawa yakinilah halal itu sebagai satu kehidupan, halal dalam makanan, halal dalam kehidupan sebagai seorang Islam, dan halal dalam bidang-bidang yang lain. InsyaAllah kehidupan anda akan menjadi kehidupan yang baik dan untuk kita semua insyaAllah. Terima kasih Profesor. Baik, terima kasih Profesor Dr. Syahril dan juga Puan Haji Mazlina kerana memberi ruang dan masa kepada sidang Sembang Kopi O Badan Perhubungan Amanah Negeri Kedah. Jadi hari ini kita mendapat satu penjelasan dan pencerahan yang cukup baik daripada dua orang, seorang pakar intelek dan seorang yang terlibat dalam industri daging halal ini. Jadi pada semua nasihat saya, kita kena cari produk dan barangan yang halal. Mahal sikit tak apa. Yang penting halal demi kesejahteraan kita umat Islam dalam negara ini. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.